Didik TV KPM. Baiklah Mira, menyambung kembali pembelajaran kita hari ini, kita ingin mengetahui apakah cabaran yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tempatan pada ketika itu dalam proses pembentukan Malaysia. Dan cabaran yang akan kita fokuskan pada hari ini berkaitan dengan 3 perkara, iaitu tokoh-tokoh tempatan mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan dan juga daripada negara jiran. Selain itu Mira, proses menyebarkan maklumat berkaitan bagaimanakah konsep pembentukan Malaysia itu sendiri memberi cabaran yang besar kepada tokoh-tokoh pemimpin pada zaman dahulu. Baik cikgu, teruskan. Baiklah, cabaran ini akan lebih dijelaskan lagi dengan lebih mendalam oleh anak-anak murid cikgu. Kerana sebagaimana yang dimaklumkan, murid-murid cikgu telah membuat dapatan dan buat kajian serta pencarian maklumat berkaitan dengan cabaran dan memulakan topik pada hari ini, cikgu ingin menjemput anak murid cikgu yang pertama. Mungkin kita boleh cuba dengan Diana. Diana. Saya rasa hasil gabungan negeri-negeri ini, Malaysia mempunyai rakyat yang lebih ramai dengan lebih banyak kaum dan etnik yang pelbagai. Betul. Itu sebenarnya adalah kelebihan yang menjadi kekuatan kepada pembentukan Malaysia apabila bergabung. Negeri-negeri tersebut akan menjadi lebih mewah ataupun kaya dengan pelbagai kaum dan etnik. Baiklah, cabaran yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tempatan, apakah cabarannya? Cabaran ya? Cabarannya adalah, apakah cabarannya? Kita jemput Aisyah. Silakan Aisyah. Cabaran ni tokoh-tokoh lalui pada waktu itu. Silakan Aisyah. Saya cikgu. Berdasarkan bacaan saya, bukan semua pemimpin tempatan menerima cadangan pembentukan Malaysia. Sebagaimana contoh yang cikgu berikan, seperti pemimpin SUPP yang telah menolak pembentukan Malaysia. Oleh itu, saya melihat pentingnya pembentukan jawatan kuasa setiap kawalan Malaysia yang bertindak meyakinkan pemimpin tempatan pada ketika itu. Betul, tepat sekali Aisyah kerana telah memberi jawapan yang tepat. Boleh tak Mira bantu cikgu untuk memberikan pingat kepada Aisyah? Boleh cikgu. Tahniah Aisyah kerana berjaya menjawab dengan tepat. Baiklah, pembentukan Malaysia sebenarnya bukanlah mudah. Negara Malaysia juga, negara pada ketika itu Mira mendapat tentangan bukan sahaja daripada luar, malah pemimpin tempatan pada masa itu juga telah membuat bantahan terhadap pembentukan Malaysia. Baiklah, selain daripada itu, kita dengar jawapan daripada Alia pula. Alia, silakan Alia untuk kongsikan jawapan. Selain daripada mendapat tentangan daripada pemimpin tempatan, pembentukan Malaysia juga ada menerima tentangan daripada negara jiran, cikgu. Betul Mira. Negara kita juga telah mendapat tentangan daripada negara jiran. Tetapi seronoknya Mira, dan berbangganya kita sebagai rakyat Malaysia, kita memiliki pemimpin pada masa dahulu yang telah berjaya mengatasi masalah tersebut. Dan mereka semua sebenarnya telah menjalinkan hubungan agar memastikan kemakmuran negara kita terutamanya Malaysia akan terus merdeka dan makmur. Dan untuk itu, boleh berikan pingat untuk Alia. 1 pingat untuk Alia. Alia, tanya. Wow, nampaknya cikgu Alia mendahului cikgu. Bagi ganjaran ni. Jadi rakan-rakan, cepat. Kejar Alia. Baik cikgu, teruskan. Baiklah, untuk menjelaskan dengan lebih lanjut, cikgu ingin bertanya kepada anak murid cikgu apa sebenarnya yang mereka dapat daripada tokoh-tokoh yang mereka pelajari. Dan setelah mereka meneliti apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Dan untuk itu soalan cikgu kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga di rumah, apakah ciri tokoh yang dapat kamu banggakan? Siapa yang nak menjawab soalan ini? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Okey, silakan. Pada pandangan saya rasa tokoh pada masa itu tidak berputus asa kerana tidak menyerah apabila menghadapi cabaran. Betul? Tokoh dan pemimpin pada masa dahulu tidak menyerah dengan cabaran yang mereka hadapi pada masa itu. Ada sesiapa yang nak menambah sedikit jawapan daripada Amani?
Kan? Mungkin Damien kita tak dengar lagi suara lelaki. Silakan. Kita ada Izlan. Saya juga merasakan bahawa mereka semuanya seorang tokoh yang bijaksana kerana mampu menangani permasalahan dengan baik. Betul Mira, sebagaimana yang cikgu telah maklumkan sebentar tadi, tokoh-tokoh pemimpin pada masa dahulu telah menangani segala cabaran dengan menggunakan kebijaksanaan dan sebab itulah kita perlu mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh pada hari ini supaya kita dapat menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin pada masa dahulu. 1 bintang, perlu bintang cikgu? 1 bintang untuk Damien. Ya, 1 bintang ataupun 1 pingat Pingat untuk untuk Damien. Tanya. Baik. Baiklah Mira, kita menyambung kembali pembelajaran kita. Sebagaimana cikgu maklumkan, tokoh-tokoh tadi kita perlu hargai jasa dan kebijaksanaan mereka. Dan untuk itu cikgu ada tugasan projek sebenarnya Mira, yang mana kita akan menghasilkan menara tertingkap berfokus untuk melihat kepentingan untuk kita menghargai jasa dan kebijaksanaan tokoh pemimpin. Dan untuk itu, untuk menghasilkan menara pada hari ini Mira, kita memerlukan beberapa bahan-bahan untuk menghasilkan menara dan antaranya adalah seperti art card, kertas yang lebih keras. Kita perlukan 1 kertas kosong dan juga kita perlukan pisau, gunting dan juga pastinya gam. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita melukis menara. Yang ni cikgu dah bawa, dah siap dah untuk anak murid kita bentuk menara lebih kurang macam ni ataupun mengikut kreativiti anak murid kita. Seperti yang kita tahu, anak murid kita mempunyai pelbagai kreativiti yang menarik. Kemudian kita lukiskan juga rajah yang sama pada kertas yang satu lagi. Okey. Kemudian kita gunting. Pastikan anak murid menulis tajuk pada ruangan atas iaitu kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin. Alright. Kemudian anak-anak murid cikgu kita boleh mengambil pisau, kemudian membuat potongan di ruangan bergaris. Yang mana kita perlu ada 3 potongan 3 tertingkap yang mana yang pertama mewakili individu, kemudian masyarakat dan diakhiri dengan negara. Lepas tu bolehlah anak murid kita menghias mengikut kreativiti, yang boleh juga lukis gambar, stiker, cikgu dan lain-lain. Okay. Cuma sedikit pesanan mesra kepada murid-murid yang berada di rumah ataupun di dalam talian. Kalau nak lakukan aktiviti menara bertingkap yang macam mana Cikgu Mardia terangkan ni, silalah berhati-hati kerana ada menggunakan pisau, menggunakan gunting. Dah tentu tajam. Kalau terkena jari nanti risau cedera. Jadi hati-hati ya. Pastikan juga mendapat pengawasan daripada ibu bapa ataupun guru. Baiklah Cikgu Mardia, saya nampak cikgu dah mula tampal dah tu. Betul. Hari ini cikgu tak lukislah. Kalau anak murid kita mungkin kita boleh minta lukis ya. Dan kemudian satu lagi kertas berwarna putih, tampalkan di ruangan belakang Mira supaya kita boleh buka tertingkap ini. Dan kita boleh menulis maklumat secara berfokus agar membantu murid-murid cikgu untuk menulis kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin dengan lebih tepat mengikut 3 sudut iaitu individu, masyarakat dan negara. Wah, cantiknya menara cikgu kan. Ada 3 tingkap. Ada 3 level lah. 3 orang kata 3 tingkat. 3 tingkat, 3 tingkap. Kita tengok murid-murid di dalam talian pun lakukan juga aktiviti ini. Jadi boleh ke kalau kita nak minta kawan-kawan saya tunjukkan cikgu menara mereka macam mana? Menara berkembar ke? Menara satu je ke? Kita tengok. Boleh tunjukkan? Okey. Wah, saya nampak Izan dah siap dah tu. Ada yang dah siap. Alia dah siap. Macam mana cikgu hasil mereka? Wah, kita dapat lihat pelbagai kreativiti yang telah ditunjukkan oleh anak murid kita. Dan kita nak pastikan bahawa adakah maklumat yang dijana oleh anak murid kita ini tepat mengikut sudut pandang individu, masyarakat dan negara. Dan untuk itu Mira, mari kita lihat jawapan daripada anak murid cikgu pada hari ini. Kita mulakan dengan Alia. Dengan Alia. Silakan Alia. Saya ingin berkongsi idea saya berkaitan kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin dari sudut individu.
Jasa dan kebijaksanaan pemimpin menjadi contoh yang baik kepada diri saya. Oleh yang demikian, saya merasa kepribadian mereka wajar dicontohi. Betul Mira, betul. apa yang disampaikan lebih berfokus. Idea hari ini menyelesaikan kepentingan menghargai jasa dan kebijaksanaan pemimpin dari sudut individu. Satu lagi, mata untuk Alia. Satu pingat kemenangan untuk Alia. Wah, cikgu. Alia dah 4 dah ni, cikgu. Macam mana ni kawan-kawan yang lain ni? Kena kejar, kena kejar. Okey, cikgu. Baiklah, kita cuba pula kepada murid yang lain. Cikgu nak minta Amani. Amani, mungkin Diana selepas ini boleh kan? Boleh, cikgu? ya. Okey, silakan Amani. Pada pandangan saya pula, tokoh pemimpin negara ini menjadikan saya merasa berbangga dengan jasa dan sumbangan yang mereka telah lakukan terhadap negara. Oleh yang demikian, saya menulis melahirkan perasaan bangga terhadap tokoh negara. Betul? Melahirkan perasaan bangga terhadap tokoh negara. Kerana kita hari ini, Mira, telah mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh yang memberikan jasa dalam pembentukan Malaysia. Satu mata untuk Amani. Satu mata untuk Amani. Seterusnya, cikgu. Baiklah, kita cuba Diana. Diana. Diana, jangan lupa untuk unmute mic. Tak dengar suara Diana. Okey. Terima kasih. Mengiktiraf kepimpinan pemimpin dalam mengembuni tampuk pemerintahan negara. Ini adalah penting kerana sebagai pemimpin yang banyak menyumbang jasa dan berkorban untuk negara, perlu diberi ruang memerintah dengan baik agar dapat mencapai keputusan positif demi rakyat dan negara. Betul Mira, apa yang telah disampaikan oleh anak murid cikgu tadi Diana adalah berkaitan dengan negara. Dari sudut pandang negara Mira, satu pingat untuk Diana. Satu pingat untuk Diana. Tanya. Okey. Baiklah, meneruskan lagi, kita minta Izlan. Izlan. Mewujudkan pemuafakatan antara masyarakat adalah idea saya. Ini kerana kita tahu hasil daripada contoh yang ditunjukkan oleh tokoh terdahulu telah memberikan pengajaran bahawa betapa pentingnya muafakat dalam melaksanakan sesuatu perkara. Betul, sangat tepat maklumat yang disampaikan oleh Izlan. Apa yang disampaikan oleh Izlan sebentar tadi adalah lebih berfokus kepada masyarakat. Jadi untuk itu, satu pingat untuk Izlan. Satu pingat untuk Izlan. Tanya Izlan. Okey, cikgu. Ada lagi 2 orang murid lagi cikgu nak terangkan. Baik, kita bagi peluang dia Mira Boleh. untuk 2 orang murid lagi untuk membentangkan apakah yang mereka dapat daripada pencarian idea untuk menghargai jasa dan juga kebijaksanaan pemimpin. Kita minta Damien. Kita minta Damien. Silakan Damien. Saya menambah idea Izlan sebentar tadi, cikgu. Boleh, silakan Damien. Iaitu, dengan wujudnya muafakat, maka ia mampu membantu mengelakkan perpecahan antara rakyat di dalam negara. Okey, itu saja. Baik. Tepat sekali kerana dengan pemufakatan yang telah terlaksana ni, maka tiadalah perpecahan antara kaum. Kerana kita tahu bahawa pembentukan Malaysia melibatkan gabungan pelbagai negeri yang melibatkan ramai masyarakat dalam negara. Dan ini penting untuk memastikan negara kita aman dan sejahtera. Satu pingat untuk Damien. Satu pingat untuk Damien. Baik. Dan akhir sekali, siapa lagi yang tinggal? Siapa lagi yang boleh cuba jawab? Aisyah? Saya. Silakan Aisyah. Menjadi contoh kepada negara lain pula merupakan idea saya. Ini kerana negara membuktikan dalam melaksanakan suatu perkara atau idea yang positif demi negara. Semuanya boleh dilaksanakan dengan baik tanpa pergaduhan dan permusuhan. Semuanya dapat dikendalikan dengan baik mengikut kebijaksanaan pemimpin. Betul? Tepat sekali apa yang telah diterangkan oleh Aisyah tadi. Satu mata untuk Aisyah. Satu mata ataupun satu pingat untuk Aisyah. Satu Tanya.
Kak Aisyah. Baiklah Cikgu, nampaknya murid-murid dah jelaskan tentang jasa pemimpin dan bagaimanakah tokoh itu dapat memberi ciri-ciri yang positif kepada diri mereka. Kan Cikgu? Satu soalan saya nak tanya kepada Cikgu. Sebagai murid lah Cikgu kan, kalau Mira ni murid, bagaimana pula iktibar yang Mira boleh ambil daripada kepimpinan tokoh-tokoh kita yang hebat ini untuk menjadikan saya ataupun rakan-rakan di rumah seorang murid yang lebih cemerlang dan seorang murid yang lebih positif, Cikgu? Baiklah Mira, soalan yang sangat bijak kerana dalam sejarah pastinya kita mempelajari kisah-kisah yang lepas supaya kita akan membentuk jati diri yang lebih baru pada masa akan datang. Sebagaimana juga pembelajaran kita pada hari ini, kita telah mempelajari tentang tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa dan sumbangan yang besar terhadap pembentukan Malaysia. Dan nilai yang perlu kita lihat adalah mereka semuanya gigih dan tidak mengenal erti putus asa. Dan inilah yang perlu diterapkan dalam diri murid-murid yang mana apabila berada di sekolah tidak mudah putus asa, rajin dan gigih mempelajari semua mata pelajaran yang berada di sekolah untuk memastikan agar negara kita mempunyai generasi yang lebih cemerlang untuk masa akan datang. Ya, itu dia. Terima kasih Cikgu. Ingat tu murid-murid, maksudnya kita kena ada berwawasan ataupun sikap berpandangan jauh supaya kita tahu di mana hala tujuan kita mahu lakarkan, terutama sekali bagi masa depan diri kita. Itu untuk khususnya sebagai individu ataupun sebagai seorang murid lah Cikgu. Didik TV KPM